Syaitan, iblis adalah musuh utama kita. Kemudian nafsu kita sendiri. Antara syaitan dengan nafsu, mana lebih bahaya? Mana lebih besar? Nafsu dididik oleh syaitan. Masa kita kecil, selepas kita lahir, kan masa kita kecil, kita tak ada nafsu lagi. Ada nafsu, tapi nafsu yang fitrah sahaja. Budak-budak, kanak-kanak kita tengok hanya nafsu fitrah. Nak makan, lapar nak makan, ngantuk nak tidur, nak perhatian, nak kasih sayang. Tapi budak-budak kalau kita perhatikan, bila kita marah dia, subhanallah, dia mudah tak nak memaafkan kita. Marah-marah sekejap, dia nangis, lepas tu datang balik. Dia ada fitrah semula jadi untuk mudah memaafkan kanak-kanak. Kanak-kanak pula dia ada dendam tak dengan kita? Tak ada dendam. Tengok budak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lepas kita cubit, dia nangis, kita minta maaf, lepas tu dia peluk balik, senyum balik. Tak ada dendam. Masya Allah. Budak-budak ada banyak tak permintaan? Dia nak mainan lah. Mungkin benda-benda itu pun sebab kita ajar. Kita ajar dia dengan mainan, dia suka mainan, kita ajar dia pergi beli. Kalau kita tak ajar dia, dia tak tahu pun dia nak mainan. Kanak-kanak, kita ajar dia main game, barulah dia ketagih main game. Yang ajarnya adalah kita. Kanak-kanak, kalau tak dibukakan TV daripada kecil, dia pun tak minta, tak heran dengan TV. Maksudnya, asalnya kita lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, lalu kita akan mula berubah mengikut hawa nafsu hasil daripada didikan ataupun suasana. Hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, anak yang lahir ada di dalam fitrah, suci, bersih. Fitrah semula jadi. Fa'abawahu, maka ibu bapanya lah. Bukan sebut guru, bukan sebut kawan, bukan sebut nenek ke siapa ke. Fa'abawahu, maka ibu bapanya lah. Ayyuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajjisanihi. Yang akan mengubah fitrah anak kecil ni daripada elok, cantik, comel, bersih, tak ada dosa, mengikut jejak langkah, cara hidup, cara makan, cara pakai, cara minum dan sebagainya, sebagaimana Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Masya Allah. Sebab itu di akhirat kelak, wahai ibu ayah sekalian, kalaulah kita rasa ada banyak alasan tentang rosaknya anak kita, kitalah orang yang pertama akan dibertanggungjawabkan. Ketika itu mungkin kita nak jawab, ini pengaruh kawannya Allah. Anak saya jadi macam ni pengaruh kawan. Anak saya jadi macam ni sebab cikgu tak pandai ajar. Kadang ibu bapa ramai mana yang salahkan guru. Ni cikgu, ustazah, kenapa anak saya tak pandai baca Quran lagi ni? Ustazah, kenapa anak saya ni tak faham lagi benda ni? Disalahkan guru. Guru sendiri ada anak dia untuk diajar. Jadi ibu bapa hari ini kalau di dunia boleh lepas, boleh salahkan orang lain, boleh menunding jari kepada orang lain, di akhirat kelak semua jari itu akan kembali kepada kita. Sebab jelas Nabi kata fa'abawahu, maka ibu bapanya lah. Kalau dah kematian ibu bapa, pergi kepada penjaganya. Masya Allah. Fitrah kita memang tak ikut hawa nafsu. Kemudian bisikan syaitan dan juga nafsu kita semakin membesar. Para jemaah yang saya hormati sekalian, makhluk yang bernama iblis dan syaitan ini makhluk yang sangat istiqamah, yang sangat gigih, yang sangat tekun. Istiqamah nak menyesatkan kita, membisikkan kita supaya kita menjadi bahan bakar api neraka Allah. Kan dalam Al-Quran Allah sebut, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah, yang mana bahan bakarnya 2 perkara saja yang membuatkan api neraka menjulang-julang, semakin besar, semakin panas. 2 sumber bahan bakar, iaitu manusia dan batu. Kalau dekat dunia ni, kalau kita nak biar api marak, kita guna kertas mungkin, kita guna kayu bakar mungkin, kayu api mungkin. Tetapi yang menjadi bahan bakar api neraka adalah manusia dan juga batu. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Dan jin dan syaitan ini satu makhluk yang istiqamah. Dia dah ada macam-macam testimoni dah. Daripada zaman Nabi Adam AS sampailah sekarang, dia dah ada profil manusia pelbagai. Dia dah ada perancangan yang banyak. Dia pun dengar ni saya cakap ni kan.
Dia dah ada plan A, plan B, plan C sampai Z. Semua plan dia ada. Makcik ni dia kalah dengan pujian orang ni. Lalu makcik ni sentiasa dia uji dengan orang yang suka muji dia. Makcik ni hajah ni dia kalah ni kalau orang majak ngumpat pantang ni. Dia lupa dia sakit lutut, dia boleh berdiri sejam. Didatangkan orang yang memang nak bercakap pasal orang. Ni makcik ni dia kalah dengan suami dia ni. Kalau suami dia tak hargai dia terus jadi hamba Allah yang kurang syukur. Ada orang tak ada suami langsung. Ada orang suami kaki pukul. Ada orang suami tak bagi nafkah. Dia cuma suami tak puji je. Ni dia pantang kalau suami tak hargai ni. Akhirnya lalu syaitan menggagu ataupun mengusir suami tu berat mulut nak memuji. Lalu dia sentiasa menjadi isteri yang kurang syukur. Maksudnya syaitan ni dia tengok kita ni dah tahu apa kelemahan kita. Dia dah kaji kita daripada kita kecil. Daripada kita besar, remaja sampai sekarang. Dia dah kaji kita apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, dan kekurangan itulah yang selalu dia ni. Dia ni dia tak boleh kalau orang maki dia sikit ni, orang mengata dia ni, menangis seminggu ni. Kita kadang-kadang dengar orang mengata kita, orang buat perkara yang tak elok ke, orang fitnah ke, sampai ketika kita keluar perkataan ni bahaya ya kalau kita keluar perkataan ni. Tapi ramai orang kita suka. Saya tak pernah kacau pun dia, kenapa dia kacau saya? Saya tak pernah buat orang, kenapa orang buat saya? Saya tak pernah dengki dengan orang, kenapa orang nak dengki saya? Saya tak pernah pun nak marah-marah orang, kenapa orang marah saya? Ayat ni bahaya. Ayat ni nampak macam solehah. Betul tak? Ayat ni nampak macam kita ni okey, kita ni orang baik. Kenapa orang ni? Lepas tu kawan kita menambah pula. Yelah kau memang tak pernah buat orang kan? Memang macam tu kot jadi orang baik. Ini ciri-ciri orang baik. Oh, kawan nambah pula. Lagi kau sebesar tak pernah buat salah. Menipu. Itu satu tipu daya syaitan. Nabi sebut, al-insanu la yakhlu anil khati wan nisyan. Manusia, namanya manusia, lainlah kalau malaikat. Manusia tak akan sunyi, la yakhlu, tak akan sunyi daripada lupa dan buat salah. Jadi mungkin memang betul si A tu tak pernah kita buat aniaya pada dia, tapi hari ni dia aniaya kita. Tapi mungkin sebelum ini kita pernah aniaya orang lain masa sekolah rendah dulu. Duk ejek-ejek orang tu gemuk, duk ejek-ejek orang tu pendek, duk ejek-ejek orang tu jongang masa sekolah rendah dulu. Lepas tu masuk sekolah menengah, mungkin ada kita buat aniaya orang, zalimin orang, kata orang, ngumpat orang, ambil barang orang. Kata nak pinjam RM1, pinjam RM1 ya. Nak beli kopok, dah lupa dah makan kopok kenyang, dah lupa esok-esok tu. Orang tu dah malu nak minta RM1 kan. Benda tu kita nampak remeh, tetapi mungkin hari ni Allah uji kita, ada orang pinjam duit kita tak bayar. Kita sendiri lupa kita pernah pinjam duit orang, kita tak bayar. Jadi Allah uji kita, orang ni mungkin lupa kot. Kenapalah dia lalu kita rasa, geram pula, sengih-sengih. Dia tak ingat ke dia hutang itu RM10? Kalau dia tak lalu pun dia naik dekat WhatsApp. Ya Allah, pagi-pagi dah berasap tengok nama dia naik. Dia lupa ke hari tu dia hutang aku RM50, dia nak sedekah? Apa-apalah, subhanallah. Kalaulah kita kan macam Nabi sebut tadi, orang mukmin ni sangat pelik. Apa yang peliknya orang mukmin? Bila diberi nikmat dia syukur. Dan tingkatan syukur yang paling tinggi kita sebutkan tadi apabila taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Dan yang kedua, apabila diberi ujian lalu dia sabar. Nabi kata keduanya baik bagi orang mukmin. Kedua-duanya adalah jalan menuju ke syurga Allah. Jadi hidup kita sebenarnya antara dua ni saja. Tak syukur, sabar. Tak sabar, syukur. Tapi ada orang duduk hidup dua alam. Duduk tengah-tengah. Dia dua-dua tak. Syukur pun tak, sabar pun tak. Yang ni hidup dia azab, menderita. Tetapi kita orang mukmin, ciri-ciri kita antara dua ni saja. Alhamdulillah, kemudian astaghfirullah, minta Allah beri kita sabar. Sebab apa bila kita diberi ujian lalu kita pun istighfar? Sebab apa? Mungkin ujian itu adalah signal daripada Allah. Allah nak beritahu Allah sedang gugurkan dosa kita. Apa pun ujian, cepat-cepatlah istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah.